Bertemu kembali rentasan berita edisi 688 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Siapa sebenarnya pemimpin Perikatan Nasional? Bagaimana sokong boleh membawa rebah? Politik Malaysia seperti pasar yang kotor. Punca Presiden MCA digelar Dewa Terjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika awal Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk melalui kaedah tebuk atap seperti yang disebut oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, rakyat diberitahu bahawa tujuan mereka ialah untuk menyelamatkan negara. Malah Hadi Awang pada 22 Mac 2020 menulis surat kepada beberapa gerakan Islam di luar negara, khasnya di Timur Tengah, yang bertujuan mempertahankan tindakan partinya menebuk atap bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Tindakan itu dinamakan kononnya gerakan reformasi, bukannya kudeta. Hadi berbohong dengan menyatakan bahawa proses menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 adalah gerakan pintu belakang yang digerakkan dalam Pakatan Harapan selepas pilihan raya. Sedangkan hakikatnya Anwar telah dinamakan sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu perjanjian. Beliau juga menuduh bahawa usaha menamakan Anwar sebagai Perdana Menteri adalah dengan sokongan atau bantuan daripada pihak Amerika Syarikat, Eropah, Singapura dan Zionis. DAP menurut beliau adalah komunis, sementara Amanah adalah parti yang berfahaman liberal. Surat tersebut menurut Ustaz Ridwan adalah percubaan untuk memburukkan Amanah dan DAP. Cara bukti yang dilampirkan oleh Hadi Awang untuk menyokong segala tomahan berkenaan. Namun kenalkah anda siapa kini yang berada dalam pucuk pimpinan Perikatan Nasional yang disokong oleh Hadi Awang itu? Menurut aktivis Amanah yang juga pengarah komunikasi Amanah Melaka, Jamzuri Ardani, mereka yang kini menerajui Perikatan Nasional adalah puak-puak yang banyak membawa masalah dalam Pakatan Harapan. Ini termasuk Datuk Saifuddin Abdullah, bekas Menteri Luar yang mahu mengiktiraf International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICED dan Rome Statutes of the International Criminal Court atau Statute Rome. Kedua perkara ini ditentang dengan hebat oleh PAS, UMNO, ISMA dan yang sejenama dengan mereka. Saifuddin kini merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Azmin Ali, bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang terkait dengan video semburit, juga kini berada di dalam Perikatan Nasional, malah memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Ketika berada dalam Kerajaan Pakatan Harapan, warga Felda tidak merasa dikasihi mahupun diperjuangkan. Menurut Jamzuri, Menteri Dalam Negeri Pakatan Harapan yang terus membenarkan pelancong Cina masuk ke Malaysia ketika COVID-19 mula menyerang, kini ialah Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap ini. Geng yang tipu sijil pun dah masuk PN. YB beliau babi pun ada dalam PN. Menteri Kereta Terbang dalam PN. Itu antara sampah-sampah yang diimport, ujar Jamzuri. Kata Jamzuri lagi, sampah-sampah ini bergabung dengan Ketua Bani Klatokrat, penentang hudud tegar, penyamun, pembohong, penjual agama, Menteri Aiswam dan pemfitnah. Semua kebusukan ini dibungkus dengan kain Melayu Islam. Adakah anda tidak melihat ini semua? Soal Jamzuri. Walaupun tidak menamakan mereka, Jamzuri dipercayai merujuk kepada Datuk Seri Najib Razak sebagai Ketua Bani Kleptokrat. Najib Razak kini sedang berdepan puluhan tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB. Sementara itu, penentang hudud tegar ialah Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong, penjual agama, kemungkinannya pemimpin PAS. Sekawah gulai daging dicampur dengan seketul daging babi tetap haram, tak begitu Ustaz? Tetapi kenapa sanggup bersekongkol dengan mereka untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih melalui mandat rakyat?
Sebelum ini, Jom Channel berkongsi nukilan aktivis media sosial yang mahu melihat pemimpin Pakatan Harapan belajar daripada kesilapan lalu dan memperbaiki diri mereka. Kali ini kita berkongsi nukilan seorang aktivis Parti Amanah Negara mengenai beberapa aspek di mana penyokong kerajaan Pakatan Harapan sendiri menyumbang ke arah kejatuhannya. Tindakan mereka ibarat sokong membawa rebah. Aktivis yang rajin menulis di media sosial itu, Ibrahim Mat Isa, menegur sikap penyokong Pakatan Harapan sendiri yang terperangkap dengan serangan musuh-musuh politik yang menggunakan teks seperti kerajaan sepenggal. Beliau mengambil contoh tentang kemarahan penyokong terhadap peraturan yang dibuat oleh Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, berhubung dengan rokok. Kita selalu berdoa supaya Pakatan Harapan jadi kerajaan sepenggal dulu, sebabnya kita geram dengan menteri yang implement benda yang tak masuk akal pada tanggapan kita. Contohnya, Dr. Zul larang hisap rokok dalam kedai makan. Lalu kita kutuk dan katakan kerajaan sepenggal. Akhirnya, kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Belum pun sepenggal, dan COVID-19 pun datang dan jangan kata nak hisap rokok dalam kedai makan. Restoran dan segala macam kedai pun kena tutup berbulan. Tulisnya dalam hantaran di Facebook beliau. Ironis bukan? Ya, ia peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sewajarnya kita menginsafinya. Ibrahim menyentuh mengenai sebutan ini semua salah DAP kerana ingin memerli atau untuk memulangkan balik kecaman walaun dan lebay pas terhadap apa juga masalah yang timbul. Kini ia menjadi umpama stigma yang susah untuk dipadamkan dari ingatan. Sampaikan salah laku dan arahan tak logik Kerajaan Perikatan Nasional sekarang yang merapu pun kita benamkan semuanya dalam komen dan penulisan sebagai ini semua salah DAP. Akhirnya ia jadi kematu dalam fikiran orang ramai, susah lagi nak dipadamkan. Umpama ubat gigi dan Colgate, ujarnya. Menurut beliau yang berpengalaman dalam bidang komunikasi dan media, ramai orang mempraktikkan kaedah marketing atau pemasaran yang salah terhadap sistem hasutan kepada rakyat. Akibatnya kumpulan sendiri yang diburukkan. Beliau menyeru para sahabat semua supaya mengubah persepsi demikian agar kita betul-betul memberikan tamparan kepada pihak lawan. Mengambil contoh isu semasa sekarang, bila paip air di Kelantan masih lagi keluar air selut, masih ada lagi kawan-kawan menulis ini semua salah DAP. Sebenarnya itulah ayat paling salah untuk kita menggambarkan betapa tidak cekap kerajaan Kelantan menangani isu air paip negerinya. Sepatutnya dalam hal itu bantai sahaja kerajaan negeri Kelantan. Hentam semahu anda. Tunjukkan kebencian anda kepada perkara Samdol dan bodohnya kerajaan negeri menyelesaikan masalah air paip negeri berkenaan. Baru betul marketing kita, baru tepat kecaman kita dan baru rakyat menerima kehadiran kumpulan kita yang bukan mahu menaikkan individu tertentu tetapi kita mahu melaksanakan sistem dan membaik pulih kelemahan yang berlaku yang dibuat oleh kerajaan negeri sekarang. Jelas beliau. Kata Ibrahim, tanpa kita sedari kita telah mentohmah Parti DAP. Begitu juga Parti Amanah Negara atau Amanah yang disebut sebagai khadam DAP. Sekarang masanya anda cop wala umpas itu sebagai khadam MCA dan penyangak tebuk atap. Biarkan mereka sedar diri kerana buat atau sokong perbuatan mungkar, melakukan kudeta langkah syaratan. Sampai bila kita nak bagi muka dengan kumpulan yang berlagak alim tapi buat kerja tak halal, tegas beliau. Ibrahim adalah antara contoh aktivis media sosial tidak berbayar yang komited untuk meletakkan semula Pakatan Harapan di tempat yang hak kerana telah mendapat mandat rakyat. Sedangkan Perikatan Nasional adalah perampas kuasa. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada cyber trooper tidak berbayar di luar sana yang ingin Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya. 2 hari sudah Pemuda Pakatan Harapan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung satu rakaman audio mirip suara Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menawarkan jawatan untuk membeli sokongan. Menurut Timbalan Ketua Pemuda Amanah Syazni Munir Isnin, Muhyiddin merancang menggunakan kedudukan dalam kerajaan dengan menawarkan jawatan sebagai Menteri dan Pengerusi GLC untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen khususnya UMNO kepada beliau dan Parti Bersatu. Audio yang tersebar itu didakwa dirakam pada mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari lalu. Kata Syazni, tindakan Muhyiddin itu salah dari aspek perundangan dan moral serta amat memalukan bangsa Melayu. Perikatan Nasional mengagihkan jawatan-jawatan ini
ala adegan perompak dalam filem Nujum Pak Belalang. Satu untuk kau, satu untuk aku. Jawatan untuk kau, sokongan untuk aku, sindirnya. Bahkan Perikatan Nasional mengagih-agihkan jawatan ini ala adegan perompak dalam adegan Nujum Pak Belalang. Membahagikan harta rompakan di dalam gua, satu untuk engkau, satu untuk aku. Jawatan untuk engkau, sokongan untuk aku. Sementara itu, Sosialis Muda DAP Depsi dalam kenyataan mereka berkata tidak ada keraguan bahawa tawaran dan penerimaan jawatan seperti menteri dan jawatan GLC adalah satu bentuk suapan yang sama seperti rasuah mengikut Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seksyen 23 Akta SPRM menyatakan mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan dan kedudukannya untuk apa-apa suapan sama ada bagi dirinya sendiri, saudara atau sekutunya melakukan suatu kesalahan, tegas Setiausaha Dapsi Teh Hong Kiat. Sebelum itu, kita dikejutkan dengan berita bahawa terdapat tawaran daripada Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan bahawa PAS sanggup membentuk kerajaan baharu bersama Pakatan Harapan dengan syarat amanah dikeluarkan daripada gabungan berkenaan. PAS mahu kerjasama dengan bersatu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dengan Keadilan DAP bersama Parti Sabah Warisan dan UPKO. Ini bermakna PAS akan meninggalkan Rumah Perikatan Nasional yang turut dikongsi bersama bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah yang juga sekutu Barisan Nasional. Kononnya PAS memiliki 18 ahli parlimen sementara amanah hanya ada 11 sahaja. Ini menjadikan bilangan mereka yakni PAS 18, DAP 42, Keadilan 39, manakala Bersatu 5 dan Warisan 9 serta UPKO 1 yang semuanya berjumlah 114. Bilangan ini sudah cukup untuk membentuk kerajaan baharu tanpa UMNO, Barisan Nasional, GPS, Bersatu pimpinan Muhyiddin dan beberapa parti kecil di Sabah. Pengundi di Malaysia hairan melihat tahap akhlak pemimpin-pemimpin politik yang begitu mudah beralih arah hanya menerusi rundingan pintu belakang yang meminggirkan mandat rakyat. Ini menunjukkan seolah-olah gaji dan allowance sebagai ahli parlimen itu tidak mencukupi. Lalu jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC didambakan. Maknanya, siapa yang mampu menawarkan jawatan GLC, maka pihak itulah yang akan diberi kesetiaan sementara. Rakyat sedang dilanda kebimbangan apakah yang akan berlaku pasca COVID-19. Adakah mereka masih mempunyai pekerjaan? Adakah anak-anak boleh pergi ke sekolah dan beriadah seperti biasa? Tetapi pemimpin politik hanya berfikir bagaimana mahu memenuhi kehendak nafsu serakah mereka menerusi perebutan kuasa dan ghanimah. Alangkah malunya apabila perbuatan pemain politik yang lebih tua ini dilaporkan oleh anak muda kepada pihak yang berkuasa. Mereka memberi contoh yang buruk kepada anak-anak muda. Malah telah ada yang terikut-ikut dengan politik pasar yang kotor ini. Politik sudah dijatuhkan nilainya apabila dipasarkan dalam premis yang kotor di mana longkangnya tersumbat dan berbau hancing serta tikus-tikus membiak membawa penyakit. Itukah legasi politik yang mahu ditinggalkan kepada anak-anak muda? Menarik untuk kita ambil perhatian bagaimana Presiden MCA merangkap Menteri Pengangkutan Kerajaan Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Wee Ka Siong boleh mendapat gelaran sindiran dewa oleh beberapa netizens dan aktivis di media sosial. Secara kasar, ahli parlimen air hitam itu sedang menggunakan kuasanya dan memanipulasi situasinya demi kepentingan parti perkaumannya MCA. Anda tidak percaya? MCA ialah sebuah parti perkauman yang anggotanya hanya kaum Cina. Ini membezakan parti itu dengan DAP yang dianggotai pelbagai kaum. Ka Siong tahu partinya salah satu daripada kingmakers dalam gerombolan Perikatan Nasional. Jika beliau menarik partinya keluar dari gabungan longgar itu, Perikatan Nasional akan tumbang macam pokok tua yang akarnya sudah dimakan anai-anai. Kerana itulah kita lihat, semakin hari semakin melampau tindak tanduk MCA sehingga mendapat gelaran dewa. Bermula dengan meletakkan semua kroninya yang kalah atau digugurkan daripada bertanding pada pilihan raya umum ke-14 lalu mengetuai semua pelabuhan penting di Malaysia. Beliau mempertingkatkan propaganda dengan memberi dana kepada institusi pendidikan swasta milik mereka, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman. Dana sebanyak 58 juta ringgit diberi terus kepada TARUC oleh Ka Siong tanpa pengumuman Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul dan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Nur Aini Ahmad.
Rakyat terpinga-pinga dari sumber mana dana itu dikutip oleh Kassiong, sedangkan kerajaan masih perlu menyediakan banyak peruntukan untuk menghadapi kemelut pasca COVID-19 yang pasti menjelang. Kassiong berjaya melakukannya. Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Cheng menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Menurut beliau, amaun RM58 juta itu diambil daripada alumni TAA Education Trust Fund dan TARC Education Trust. Jumlah semuanya ialah RM40 juta sahaja, kata Ni Cheng. Amaun RM18 juta itu sebenarnya adalah lebihan daripada RM40 juta yang disalurkan kepada TAA Education Trust Fund dalam tahun 2019 oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Wang tersebut adalah untuk diagihkan kepada pelajar yang layak sebanyak RM500 setiap seorang sahaja. Kini peruntukan tersebut dipindahkan dari TAA Education Trust Fund yang diuruskan oleh para profesional dan alumni TARUC yang berjaya ke TARC Education Fund yang dikenali sepenuhnya oleh MCA, jelas Ni Cheng. Sekarang timbul dua isu. Pertama, kita keliru. Adakah kerajaan Tebuk Atap benar-benar telah memperuntukkan RM58 juta kepada TARUC? Kalau ya, mengapa ia tidak diumumkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Pengajian Tinggi? Kalau tidak, maknanya amaun sebenarnya hanya RM40 juta. Mengapa sebut RM58 juta? Mengapa mengelirukan rakyat dengan cerita peruntukan kepada TARUC yang tidak jelas? Sedangkan dana tersebut hanyalah berpindah tangan daripada pengawasan profesional dalam TAA Education Trust Fund, sebuah alumni bekas pelajar TARUC kepada TARC Education Fund yang dikuasai MCA. Adakah MCA akan menggunakan tahap ketelusan yang sama serta menjelaskan bagaimana mereka akan menggunakan peruntukan RM58 juta itu? Soal Ni Cheng. Bijak sungguh Kassiong memposisi diri kononnya beliau pejuang kaum Cina. Patutlah beliau digelar Dewa Wee Kassiong. Buat macai dan walaupun bingung, semua pihak kena kelentong. Umpamanya ini kerajaan pasir berdengung, rakyat akan terus memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.